Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Kata guru saya, Rabi, kalau kamu bagi salam, orang hadapan kamu tu ramai, orang dia ramai, tapi jawab salamnya perlahan bunyi. Maka ketahuilah olehmu, kata dia, mereka itu mungkin sedang menghadapi sakaratul maut. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup lagi rupoi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ali, pengurusi majlis kita yang barakat pada pagi yang mulia ini. Yang saya hormati, lagi dikasihi ayah-ayah, ibu-ibu rahimakumullah yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak abang, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala telah pun mendekatkan hati kita dengan rumahnya, sekaligus menantuni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dalam langkah kita mendekatkan diri pada Allah, menambah-nambahkan kasih pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tajuk diberi kepada saya pada pagi ini, memurnikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai menelusuri pemurnian cinta ini, mari sama-sama kita buka surah Ali Imran, muka surat 68. Siapa ada Quran di hadapan dia boleh buka. Siapa yang tak ada Quran boleh download dalam telefon dia. Daripada dia duk download Candy Crush, download Angry Bird, download Quran. Muka surat 68 ayat 144. Saya akan bacakan ayat ini. Mudah-mudahan dia akan menjadi saksi di akhirat besok bahawa kita telah pun bertadabbur dengan ayat ini selepas ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد
إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah. Ini satu ayat yang berkehendakkan kepada kita memurnikan cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Pertanyaan itu jika kita memahami daripada sudut bahasanya ialah satu tempelak Allah kepada hamba-hamba dia. Adapun ketika ayat ini dibacakan tadi, saya tidak mendengar satu deruan ombak gemuruhnya salawat kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam ketika namanya disebut 2 kali tadi. Tidak ada di dalam ayat Al-Quran yang jumlahnya 6,234 ayat. 6,234 ayat, 6,236 ayat. Maaf. Tidak ada di situ ayat yang menceritakan Allah melakukan sesuatu benda lalu Allah perintah kita buat, melainkan ayat itu ada pada surah Al-Ahzab ayat 56. Dan ayat itu tidak akan gagal dibaca oleh khatib yang berkhutbah setiap kali hari Jumaat tiba. Dan tentu dia akan susun pada duduknya khutbah yang kedua. Allah memerintahkan kita berzakat. Allah tidak keluarkan zakat pun. Allah memerintahkan kita salat. Allah tidak pun berkehendakkan kepada dirinya yang maha kuasa, lagi maha tidak akan sama dan pernah sama dengan sesuatu. Dia tidak salat. Allah memerintahkan kita berhaji umrah. Allah tidak berkehendak kepada nak berhaji umrah. Allah perintah kita untuk berpuasa. Dia tidak berpuasa. Akan tetapi apabila Allah perintahkan manusia yang namanya mukmin bersalawat, di awal-awal ayatnya Allah telah pun bersalawat. Sebelum nak hurai ayat,
144 surah Ali Imran ini. Oleh kerana tak dengar gemuruh salawat tadi, maka saya nak hurai dulu ayat 56 surah Al-Ahzab. Tajuk kita memurnikan cinta pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila nama dia disebut, tak datang pemurnian itu. Sabit hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Ibn Abbas? Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi, anak kepada pamannya, iaitulah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ibn Abbas ini antara sahabat Nabi yang muda, remaja belia. Ketika Nabi wafat, dia masih seorang remaja. Dibawakan hadis pagi ini, kita tengok mafhum dia. Kurang lebih untuk intipatinya. Ibn Abbas kata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam pernah bersabda, barang siapa yang mendengar nama aku disebut, dengar nama Nabi disebut, tak kira bila namanya disebut, lalu orang itu tidak bersalawat ke atasku, kata Nabi, maka orang itu telah menyalahi jalannya ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan nak pergi syurga ini ahlul yamin, golongan-golongan kanan. Tiba-tiba kita nak ikut ahlul yasar, ahlul shimal, orang yang menyanggah jalan ke syurga Allah. Itu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan kita pun tahu bahawa abqalun nas fil alam, sebakhil-bakhil manusia dalam alam ini ialah manusia yang mendengar nama Nabi disebut, loket dan kedekut dia tidak mahu bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita kempen salawat ini, adalah segolongan berkata, ustaz kami salawat, tapi tak perlulah kita nak salawat itu nak diimarahkan kuat-kuat, cukup dalam hati cukup lah. Dia kata dalam hati cukup lah. Tuan-tuan pernah tengok perlawanan bola sepak, badminton dan sebagainya. Ada pernah tuan-tuan pergi satu stadium tengok perlawanan orang berebut bola sebiji? Berebut bolanya sebiji aja, tapi tak bunyi apa-apa, senyap. Masuk gol lawan, hangguk. Masuk gol lawan, hangguk. Ataupun tuan-tuan tengok perlawanan bola sepak di kedai makan yang ada big screen. Masjid kita ni pun ada big screen. Kedai makan big screen bukan? Tengok perlawanan antara MU dengan Arsenal. MU bolanya masuk palang gol Arsenal. Siapa yang sepak jangan tanya. Bunyi sorakannya begini. Gol. Ada. Ada. Dahsyat soraknya. Macam mana sorak cuba bunyi? Ayah bonda, adik kakak sekalian, kut segan saya tunjukkan. Dia tengok masuk saja Roni sepak bola masuk palang gol. Dia punya sorak tu, gol! Kira anak tekak keluar gede-gede masuk balik. Soalan saya, orang yang dia sorak tu, orang itukah yang akan tunggunya di mahsyar besok? Orang itukah yang akan panggil namanya ummati ummati? Orang itukah yang akan buka abayahnya, jubah luarnya, pakaikan pada orang yang penuh dengan keaiban di yaumul mahsyar? Orang itukah yang akan beri minum kepada hamba-hamba Allah yang dahaga besok mencari-cari perlindungan? Orang itukah yang akan pimpin di titian sirat? Jawapannya tentu saja tidak. Tapi orang itu kita sorak lebih berbanding salawat. Nak memahami gemuruhnya salawat ini,
Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kita ikut mazhabnya ataupun school of thought dia kata sesiapa yang tidak bersalawat ke atasnya, itu ialah Nabi besar kita, fala salata lahu, maka tidak ada salat bagi orang itu. Dan salat itu semua kita tahu rukun qauli, bukan qalbi, bukan, dia rukun qauli, rukun yang kena sebut dengan lisan, bunyi, dengar, paling kurang telinga dia sendiri. Tetapi apabila Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menguraikan berkenaan dengan salawat. Siapa Imam Nawawi? Satu orang ulama besar dalam kelompok ulama mazhab Syafi'iyah. Apa katanya? Katanya antara tanda orang itu berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidahnya aqidah yang sahihah, syariahnya syariah yang sahihah, akhlaknya akhlak yang sahih, maka dia bila mendengar nama Nabi disebut, siapa sebut pun tak kisah, tapi dia dengar nama Nabi disebut, maka bersaut-sautan, gemuruh, kuat, gembira, ceria dia bersalawat ke atas Nabi itu. Nabi itulah yang saya sebut namanya tadi sekurang-kurangnya 2 kali. Lepas ini saya sebut untuk kali ketiga. Saya nak dengar hadirin hadirat, ayah, bunda, adik, kakak sekalian yang hadir di rumah Allah yang mulia ini bersalawat dengan deruan yang kuat, tanda cinta seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nabi besar itulah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa kuat, sekali lagi. Nabi besar itulah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang duduk mamai tidur. Mamai, tak apa letih mungkin. Lagi sekali, Nabi besar itulah yang Allah namakan dia dalam Quran ini, ayat 144 surah Ali Imran, muka surah 68, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bunyi begini hari Jumaat, mau bunyi begini, mau bunyi begini. Apabila khatib atas mimbar itu, apabila dia baca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wai tuan-tuan selawat bagus. Tapi tak apa pasti kat mana nak selawat. Ayat itu ayat 56 surah Al-Ahzab, frasa ayat potongan pertama. Maksudnya ayat yang saya cerita yang Allah buat. Allah buat baru dia suruh hamba-hamba dia yang Umi buat ayat ni lah ni. Ayat ni, dan tidak ada ayat yang seumpama dengannya. Kata Allah, sesungguh-sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ini kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, grammar dia, nahwu dia, kata bahasa dia kata present tense. Present tense ni maksudnya senantiasa bersolawat, dulu, kini, selamanya. Kadang boleh jadi present continuous tense, kadang boleh jadi future tense, masuk sin ataupun saufa. Bukan kita nak syarah berkenaan dengan qawaid, bukan. Tapi nak cerita kedudukan salawat itu. Yusalluna 'alan nabi, senantiasa Allah dan para malaikat, sungguh-sungguh Allah dan para malaikat tidak pernah berhenti salawat 'alan nabi, atas ini nabi. An-nabi tak lain tak bukan rujuk kepada nabi yang kita sedang bicarakan ini. Bagindalah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita segarkan diri kita hari ini, baru sesuai dengan tajuk yang diberi tugas saya ni, memurnikan cinta kepada Rasulullah. Bagus tuan-tuan, dengan gelarannya pun tuan-tuan dah selawat dah.
yang wajib dengan namanya, itu kita salawat. Yang wajib lagi jadi rukun dalam rakaat terakhir tiap-tiap salat, wajib salawat atas baginda. Tapi potongan ayat kedua ini lebih dahsyat, lebih tegas, lebih murni. Lebih murni maksudnya apa? Untuk kita. Untuk namanya mukminun, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku mengikuti dia yang mulia, orang yang mengaku ikut jalannya syariat dia, akidahnya, perangai akhlak budi pekerti perangai Nabi itu. Maka datang ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Betul. Tapi ada lagi itu tak pasti. Kat mana nak salawat? Takut lagi silap. Tuan dengar kalimah sallu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya wahai orang-orang yang telah beriman. Apa kerja orang beriman? Allah bagi tahu. Allah, malaikat tak pernah berhenti salawat atas ini Nabi. Wahai orang-orang yang telah beriman. Sallu fi'lul amr, kata perintah dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak, firman Allah ini berhadapan dengan kita. Kamu semua wahai orang yang beriman mesti salawat. Sallu fi'lul amr, kata perintah. Kamu semua, bukan seorang, ramai-ramai, kamu semua sallu alaihi, mesti salawat atasnya. Tak cukup, wa sallimu taslima, ucapkan salam sejahtera sebenar-benarnya kepada Nabi itu. Bila dengar kalimat sallu fi'lul amr, maka kita kejap lagi ramai-ramai salawat. Guru saya berpesan, Syekh Yahya Radhi namanya. Kamu kalau khutbah, kata dia, baca ayat ini kamu ulang banyak kali. Sallu. Lagi orang tu tak salawat, kamu sallu. Lagi mereka tak faham, kamu sebut lagi sallu. Saya kata, Abah, panggil dia Abah. Abah kalau tak faham juga, macam mana nak buat? Ulang lagi sampai mereka tertanya-tanya. Yang duk tidur tu pun jaga, yang mamai-mamai tu pun sedar. Apa benda ni khatib duk ulang sallu. Sallu maksudnya selawat kamulah semua alaih atasnya. Ditanyakan mereka kenapa berdiam diri, ayat ini suruh selawat. Tak payah tunggu sampai habis ayat. Sallu, selawat, waktu tu selawat. Maka kamu buat lepas ni di khutbah kamu. Baru dia peringatkan saya 2 hari bulan Januari yang lalu, Jumaat pertama dalam tahun Masihiyah 2015. Waktu tu saya khutbah di satu tempat di Bandar Baru Bangi. Maka saya nak bacakan potongan ayat ini. Tuan-tuan dengar kalimat sallu, derukan suara salawat tanda cinta kita pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Tak berapa kuat. Nampak selu mandom, kata orang Penang mandom. Mandom ni lembab. Minta maaf tuan-tuan, dia tak panas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Ini ayat hebat, tapi kita belum lagi dapat memahami ayat ini. Adakah kerana dia bukan bahasa ibunda kita? Bukan, itu bukan alasan. Kerana Al-Quran bahasa umat Islam. Al-Quran bahasa orang beriman. Al-Quran ialah bahasa yang sangat-sangat hebat berseni dia. Hadirin rahimakumullah. Ada isi lain yang nak bawa pagi ni. Ada isi lain yang nak dibawa pagi ini. Sebab tajuk dia besar, memurnikan cinta pada Nabi SAW. Tapi kalau sekadar nak bincang memurnikan cinta, salawat pada baginda pun tak lepas lagi, maka tajuk tu tak boleh masuk lagi. Tak boleh lepas tajuk. Dia macam orang nak ambil course subjek, mata pelajaran teras di universiti contoh. Lagi dia tak lepasi prerequisite subjek, prasyarat subjek tu.
Dia tak boleh ambil subjek utama. Jadi prasyarat subjek ni bagaimana kita reti bila dengar nama Nabi, tak kira di mana kita dengar, salawatlah ke atasnya. Kita salat pagi ni, siapa yang ajar salat Nabi ni? Kita tahu ukhuwah sesama kita, siapa yang ajar Nabi ini? Nama kita ada bin. Bin tu maksudnya ada bapa. Bin itu tandanya kita mukmin, insya-Allah Muslim. Kalau di Malaysia ni khusus orang tahu. Maka siapa yang meletakkan kalimat bin di antara nama kita dan nama ayah kita? Siapa yang ajar? Nah, orang ini, laki-laki ini. Siapa yang mengajar kita untuk kita azan telinga kanan, iqamah telinga kiri waktu kita dapat bayi? Siapa yang ajar kita bantu saudara-saudara kita bila mereka kesusahan? Siapa ajar kita hak Muslim atas Muslim yang lain, yang Nabi kata haknya ada 6 hak? Siapa yang ajar Nabi ini? Kenapakah bila namanya disebut kita tak reti nak salawat kuat-kuat padanya? Kita mengaku kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Nawawi kata kalau dah mengaku kamu Ahlus Sunnah dengan namanya salawat kuat-kuat, tanda kamu cinta padanya. Dan kalau kita reti kenapa Allah letak di awalnya Allah dan para malaikat tak pernah berhenti salawat, ialah satu motivasi, satu pengenalan, satu pemakluman bahawa yang menciptakan dunia alam buana ini, yang mengutuskan Nabi itu, yang menurunkan Quran untuk Nabi itu, yang mana telah pun mewafatkan Nabi itu, yang Nabi itu kita tak nampak lagi hadapan mata kita. Kata Allah, dia hidup ke, dia mati ke, dia belum ada ke, dia telah tiada ke di alam zahir ini. Allah dan malaikatnya tak pernah berhenti salawat. Baru Allah suruh kita salawat. Tiba-tiba bila suruh kita salawat, acuh tak acuh kita salawat. Lagi sekali kita nak dengar bersahut-sahutan nama Nabi kita ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sepatutnya. Hari apa? Hari apapun, bila masa pun, terutama sekali lah kalau yaumul Jumaah, bersalawat ke atas Nabi, bertaradhi, mengucapkan radhiyallahu anhum anhu anha anhuma. Ya, apabila disebut nama keluarga dan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ataupun kita menyebut rahimahullahu ta'ala bila menyebut nama ulama, dianjurkan sangat walau khatib itu sedang berkhutbah. Apatah lagi berselawat pada Nabi. Kata Tuan Husain Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala Al-Bari, pengarang kitab kecil sahaja risalah itu, namanya Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Petunjuk bagi orang-orang, petunjuk bagi anak-anak kecil. Maksudnya orang-orang yang baru belajar. As-sabi, sibyan, maksudnya anak-anak kecil. Nisbah kecil kita itu pada ilmu, bukan umur semasa kita. Pada menyatakan Islam dan iman, kata beliau, apabila kamu dengar nama disebut nama itu nama Nabi dalam khutbah Jumaat, maka kamu mesti bersalawat bersahut-sahutan, maka ia menambah-nambah pahala Jumaat kamu. Itulah Nabi yang dimaksudkan. Nama baginda ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru murni. Tuan-tuan nak salawat macam mana? Boleh salawat macam mana? Afdal itu salawat untuk Nabi. Ustaz, Nabi riwayat suruh salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Ustaz nak tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Boleh, tambahlah. Tak ada apa masalah. Itu soal teknikal, cara kita menta'azimkan Nabi, tak ada. Tak masalah. Allahumma salli ala Rasulillah. Boleh. Memang dia Rasulullah. Allahumma salli ala Al-Mustafa. Ya Allah, sampaikan salawatmu pada Al-Mustafa. Memang namanya Al-Mustafa. Allahumma salli ala Ra'ufin Rahim. Memang Allah sebut dalam surah At-Taubah. Tuan-tuan bacalah ayat 29. Memang Allah sebut dia Ra'ufur Rahim. 28-29 tu. Yang kita dah baca, laqad ja'akum rasulun itu. Allah letak nama Allah untuk diberi pinjam. Nabi pakai nama tu. Ra'ufun Rahim.
sangat-sangat Nabi itu sopan santun, lemah lembut, rahim, sangat-sangat dia kasih umat dia sampai dia susah payah untuk umat dia. Tiba-tiba umat dia hari ini dengar nama dia, malas kedekut nak selawat. Mari kita dengar nama itu, kita berselawat, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni baru murni cinta tu datang. Sebab tanda cinta itu ada beberapa. Pertama, tanda cinta itu dia datang dengan kalbu dia. Tuan-tuan sebut betul-betul. Sebut tengok betul-betul qalbun. Sebut qalbu. Tuan-tuan jangan sebut kalbu. Kalbu maksudnya anjing. Tukar huruf kaf, letak pada huruf qaf tu bubuh kaf. Kaf maksud kalbun maksudnya anjing. Jangan silap sebut. Kan? Jika ada dalam ni sahabat-sahabat, ayah bonda, adik kakak berkhidmat dengan Dewan Bahasa Pustaka, ahli bahasa yang hebat, tolong tukar sekejap ejaan roman, ejaan tulisan roman, K tu pergi ke Q, qalbu, baru betul maknanya. Dalam bahasa Arab menepati sebutan makna orang faham apa benda. Itu. Bila cerita qalbu, kita ingat dia selalu. Ingat Nabi ni. Ingat. Air mata bergenang kerana ingat baginda. Duduk seorang-seorang menangis. Orang tanya kenapa ni? Ingat Rasulullah. Allahu Akbar. Nak boleh kita dapat sebegitu keadaannya. Ya Allahu Akbar. Dah kita ingat, kita sebutlah. Kita sebut yang kedua qaul. Qalb dah ingat, qalbu dah ingat. Kita kena qaul, kena sebut selalu, kena nyatakan dengan lisan kita. Tu tanda ingat, kita salawat dah. Betul dah. Yang ketiga ialah kita kena lakukan dengan anggota kita. Fi'il kita. Qalbu dah ada, qaul dah ada, fi'il kita, perbuatan kita. Baru kita tunjuk bahawa memang kita sayang, kasih benar dengan Nabi. Baru orang itu murni sungguh cinta dia. Lagi tidak ada tiga ini, tak cukup cinta dia. Kemudian kita tanya lagi. Saya nak ringkas-ringkas begini. Sebab guru saya dia pesan, Radhi kalau kamu mengajar 3 muka je, jangan lebih. Dia orang Sonama, Gombau, Bongek, Negeri Sembilan. Semalam kat Taman Suria pun saya baca benda yang sama. Kat mana pun saya ingat pesan ini. Dia kata, Radhi, Jang, kau kalau mengajar 3 muka ya, jangan lebih, kata dia. Ada orang Negeri Sembilan dalam ni. Dia orang Sonama, Gombau, Bongek, Negeri Sembilan. Bukan bongok lah, bongek. Bongok lah, bongek. Marahkan orang Negeri Sembilan. Saya kata, muka apa tu? Muka yang pertama, muka orang yang Eka wajar tu, dia kata. Kenapa tu dengan muka orang yang saya ajar tu? Jang, kata dia. Muka orang yang Eka wajar tu, mula-mula senyum sampai ke telinga ni gurau sikit, geletek sikit, senyum dia. Cukup. Ketawa lah tu tuan-tuan ya. Sampai ke telinga ni kita seronok. Lepas tu lepas tu bertukar muka yang senyum tu jadi bulldog domang, kata dia. Menggolebe tu bila nak sudah ni ustaz ni. Kan subuh-subuh ni, lepas subuh sedap bertidur ni. Salah tuan-tuan, lepas subuh kita pergi kerja. Ya. Jam, habis muka yang pertama tengoklah pula muka yang kedua. Saya kata muka kedua, muka apa tu? Tak pandai saya nak mengajuk dia kan. Sedap dia cakap dari 9 tu, ni 9. Dia kata muka yang kedua muka jam, dia kata. Muka jam. Tak ada jam di tangan tu, diangkit-angkit, tengok tu si genang. Tengok tu pula jauh, gabun jauh tu. Pukul berapa dah ni hari? Dah jam 7 tak berhenti lagi. Jang, muka yang kedua dah habis Jang, muka yang ketiga, kata dia. Muka ketiga, muka apa tu? Muka yang ketiga muka pintu dia. Jang, kau tengok orang keluar, berhenti lah Jang. Saya kata kalau nak baca muka yang keempat tu, jangan, tak ada muka yang keempat tu. InsyaAllah, saya tengok muka yang ketiga, saya berhenti sekejap lagi. Yang susah hati tuan. Ustaz, saya boleh cakap sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa? 7.30 ke 8 boleh? Ustaz tunggu saya nak balik. Baik, tu baik.
Seronok dah, saya rasa seronok dah. Seronok sendirilah, tak apa. Saya rasa seronok sendiri sebab apa? Dengar tuan-tuan selawat. Cuma saya susah hati, adakah selawat ini hanya ada dalam kuliah pagi ini kerana tajuknya memurnikan cinta kepada Rasulullah. Saya duk kempen selawat, tuan-tuan selawat dengan nama Nabi. Bimbang saya Jumaat depan akan datang, kita tak selawat balik. Orang lain yang datang mengajar sini, ustaz-ustaz sini, mungkin dia tak suruh selawat macam saya duk promote suruh selawat ni. Tuan-tuan pun senyap balik. Jangan. Saya lihat dalam ni ada kitab tuan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ada guru kita mengajar kitab ni ya? Tak ada. Ya, kan ada. Kalau ada disebut nama Nabi selalu. Dan saya yakin Masjid Bandar Baru Uda ni ada kuliah hadis bukan? Tak mengajar juga hadis. Tak kira lah kuliah apa pun lah. Takkanlah orang tu tak sebut nama Nabi. Maka jika disebut nama Nabi tuan-tuan, biar kita selawat kuat-kuat. Jadikan Masjid Bandar Baru Uda ini tanda kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang otentik, original, tulis bukan tiruan. Dengan nama Nabi kita selawat. Biarlah orang tuduh macam mana pun itu, mulut dia nak boleh tahan bagaimana mulut dia. Dia insan yang tak pernah reti. Akan ingat. Nama pun insan la yakhla' anil khata'i wan nisyan. Dia tak akan lekang daripada buat salah dan lupa. Dia nak tuduh, nak label orang. Itu serahlah pada dia. Allah Maha Kaya, Maha Tahu nak urus dia. Kita jalan terus kerja kita. Salawat, jangan berhenti. Maka ayat yang saya baca tadi 144 tadi, barulah nak masuk tajuk. Baru masa boleh masuk dah tajuk. Dalam kerangka memurnikan cinta pada Rasul, ayat ini sangat valid. Kata Allah, tak lain tak bukan wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagus. Tak lain tak bukan Muhammad itu. Dia merupakan satu orang Rasul. Rasulun singular mufrad, satu orang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah pun datang sebelumnya akan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ar-rusul plural, jamak. Rasul yang lain dah berlalu dah, zaman itu dah berlalu dah. Sebelum dia ada rasul yang lain. Tak payah nak cerita panjang, tuan-tuan dah belajar. Saya yakin. Allah tanya kita ni. Allah tanya, ini soalan yang memalukan kita, patutnya malukan diri kita. Mu'atabah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia cerita dalam kerangka orang tu nak jadi hamba yang baik, dia kena ada mu'atabah. Mu'atabah ni dia dicerca diri dia sendiri. Hina diri dia sendiri. Apa dia? Ini soalan Allah. Afa immata, adakah maka jika, tu dia, adakah maka jika, satu kondisi, keadaan, mata, dia telah mati. Dia itu yang dimaksudkan ialah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu. Afa immata, adakah maka dia telah mati, au qutila, atau dia telah dibunuh. Ini biasa tuan-tuan, kerana Nabi, Rasul dalam sirah mereka, sejarah mereka, biografi mereka, ramainya mereka dibunuh maupun mereka dimatikan. Itu. Kemudian Allah tanya, adakah kalau jika dia telah mati atau dibunuh, apa yang berlaku? Tak apalah mati dah pun. Dah wafat dah pun, Nabi besar kita dah wafat, baginda yang mulia Allah telah wafatkan baginda. Quran guna bahasa mati, mata, telah mati. Ya. Inqalabtum, itu soalan dia. Kamu nak inqalab, berlaku pengalihan, beralih arah kamu. Allah guna metafora, tamsil, permisalan, perumpamaan ala a'qabikum, atas tumit-tumit kamu. Maksudnya, adakah lepas Nabi ini wafat atau dibunuh, kamu nak berpatah balik pendirian kamu daripada beralih jahiliyah kepada iman? Nabi ini wafat, kamu nak patah balik jadi jahiliyah. Itu yang Allah tanya dalam ayat ni. Itu maksud pemurnian.
Kita tahu sejarah negara kita. Kita tahu apa berlaku sebelum Islam datang. Cuma saya nak bagi tahu, jangan beriman dengan sejarah yang dikarang oleh Winston, yang dikarang oleh Churchill, yang dikarang oleh Raffles, yang dikarang oleh Light, Francis Light. Jangan beriman. Sebab sejarah tu cerita kita lambat terima Islam ni. 1400 Masihi baru Islam sampai. Tetapi dalam kajian ilmiah, bukan peribadi saya, bukan kajian peribadi, tak ni kajian ilmiah. Cuma macam mana nak masuk balik dalam buku teks bahawa Islam sampai ke Nusantara ini, tanah Melayu ini seawal tahun 51 Hijrah, tuan-tuan. Tahun 51 Hijrah. 51 Hijrah. Masih dalam pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, Umawi lagi. Dan bagaimana satu undang-undang yang ditulis di negaranya Aceh, tapi tajuk kitab undang-undang tu Undang-Undang Qadah, disimpan di SOAS, School of African and Oriental Study, School of Oriental and African Study, di mana London tu, tuan-tuan, ya, bila boleh ambil Dewan Bahasa Pustaka, ambil balik Mariam Salim penterjemah itu namanya, ya, Puan Mariam Salim terjemah. Jumpa dalam tu dia ditulis undang-undang ini pada tahun 222 atau 212 Hijriah. Khilaf beza 10 tahun di situ. Bersamaan kurang lebih kalau kita sorot balik tahun 800 Masihi, 800 dengan 1400, hadirin rahimakumullah, duduk ada berapa tahun beza? 600 tahun beza. Itu sejarah pun dah haru biru. Sebelumnya itu kita bagaimana keadaan kita? Kita tak kenal bagaimana undang-undang yang sebenar, yang hakiki kehendak Tuhan. Kita tak kenal siapa Tuhan. Kita jahil basit, tak kenal Tuhan. Tiba-tiba Islam sampai, dibawa oleh Nabi ini. Kita ikut Nabi ini, dan kita dapat tahu Nabi ini dah wafat. Adakah kita nak patah balik? Sama juga untuk orang Arab. Ayat ini Nabi bacakan ketika ada hayat baginda. Ayat ini turun, Nabi masih hidup. Nabi bacakan ayat ini. Adakah jika dia telah mati, kamu nak patah balik pendirian kamu, pegangan kamu jadi jahiliah? Sebelum aku diutuskan, kata Nabi. Maka Allah bagi tahu. Dan barang siapa wa man yanqalib ala aqibai, barang siapa yang qalib, dia nak patah balik. Yang qalib fi'il mudhari' balik. Dia nak patah balik. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin dia memang duduk begitu dah. Pendirian dia tak nak pegang apa yang Nabi ni bawa. Dia nak patah balik. Kata Allah, فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, maka tidak akan, never forever. Lan maksudnya la abadan, never forever. Yadurr Allah, jadi mudarat pada Allah syai'a, walau sedikit pun. Allah tak heran. Kamu nak patah balik? Patah baliklah kamu. Allah tak heran. Tak rugi pada Allah, tak mudarat pun pada Allah. Tidak ada orang menyembah Allah, tak mengurangkan kesucian Allah. Tidak ada orang memuji Allah, tak kurang pun maha puji Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kata, wa sayajzillahu syakirin. Apa maksud? Wa sayajzillahu syakirin. Dan sangat-sangat kata Allah, sangat-sangat dekat dah tu, Allah akan memberikan balasan, ganjaran yang baik. Syarah ayat ini, asyakirin, orang-orang yang tahu terima kasih dengan nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat dapat Nabi, nikmat dapat satu orang yang besok nak tolong kita. Tuan-tuan, Nabi tolong kita tak tunggu yaumul mahsyar, atas muka bumi ni tolong kita dah. Apa tolongnya Nabi? Keluarkan kita daripada jahil kepada ilmu. Tuan-tuan kan baca hari Jumaat, selalu imam saya yakin dia baca juga dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dia telah yang mengutuskan atas orang-orang yang
ummi. Ummi ni apa? Orang pagan, orang tak bertamadun, orang tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Kan? Rasulah, dia hantar satu orang rasul. Rasul tu kerja apa? Rasul tu kerja dia sebelum tu, Rasul tu datang golongan mana? Minhum. Kalangan mereka juga. Apa kerja? Yatlu alaihim ayatihi. Nabi itu dia menyampaikan, menyampaikan dengan bacaannya dan sebagainya. Ajar apa? Aqidah ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, aqidah dia. Baik. Wa yuzakkihim, Rasul itu menyucikan mereka, ajar akhlak yang elok, ajar akhlak yang murni, bagaimana nak beradab dengan Tuhan, dengan Rasul. Hingga kita masuk masjid ini tadi saya tengok bagaimana orang masuk masjid tadi dengan penuh tertib. Langkahannya kaki kanan, tak langkah orang yang sedang salat. Ambil wuduk dahulu, salat sunat tahiyatul masjid, ya. Kemudian kita duduk dengan tertib elok, tak kita bising, tak kita jawab handphone kuat-kuat, tak kita buat benda yang ganggu tetamu Allah yang lain. Siapa yang ajar ini? Inilah ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ni tak berhenti kerja di situ. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Senantiasa Nabi ni buat kerja. Yu'allimuhum, apa dia? Al-kitaba wal hikmah. Nabi ni ajar isi kitab ini dan rahasia yang ada padanya. Apa? Syariat yang diturunkan dan apa rahasia yang ada di belakang syariat itu. Wa in kanu, itulah yang kata tu. Wa in kanu, dan jika dan telah adalah kamu itu min qabli, sebelum daripada datang Nabi ini, min qablu, sebelum datang Nabi itu, lafi dhalalim mubin. Lafi itu maksudnya apa? Sungguh-sungguh berada kamu ini sebelumnya Nabi ini datang. Dhalalim mubin, keadaan dalal, sesat yang nyatalah sesat kamu itu. Maaf tersilap letak baris tadi, betulkan semula. Suratul Jumu'ah ayat yang kedua, muka surat 553. Al-Quranul Karim, rasam Mashaf Rasam Uthmani. Allahu Akbar. Nabi dah wafat dah. Masa tinggal lagi 19 minit lagi. Nabi dah wafat dah. Kita nak jadi orang bersyukur. Orang bersyukur ni ramai dah. Tak ramai, sikit. Satu hari Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Amirul Mukminin, Khalifah Islam yang kedua. Dia duduk dengan sahabat dia, dengar dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, kau jadikanlah aku ni daripada golongan orang-orang yang sedikit. Sahabat kata, Umar, kamu doa apa ni? Doa lah jadi orang yang ramai. Ini kamu nak jadi orang yang sedikit. Kata Sayyidina Umar dalam nada yang sebab, kamu lupakah apa Allah kata dalam Quran? Surah Sabah, apa Allah kata dalam Quran? Wa qalilan min ibadiyash syakur. Ustaz, kalau saya salah betul kan? Dan sikit sungguh daripada ibadi, hamba-hambaku, asyakur, yang tahu terima kasih. Sikit, tak ramai, sikit. Tahu terima kasih dengan Allah. Tahu terima kasih nikmat Nabi. Tahu terima kasih nikmat yang syariat Nabi ni bawa. Tahu terima kasih, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala tak membawa kepada jurang neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Siapa yang ajar ni? Tak lain tak bukan Nabi ni lah yang ajar. Tiba-tiba kita tak murnikan kasih kita. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam masa yang berbaki, hadirin rahimakumullah, saya nak bercerita bagaimana nak berkongsi rasa, bagaimana hendak kita ini jadi orang yang selalu murnikan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Nabi itu tak lain tak bukan namanya Muhammad. Tuan-tuan, tolong betulkan balik, saya baru nampak balik ayat itu. Tolong betulkan
surah Sabah ayat 13, bukan dia mansub, dia marfu'. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sememangnya sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Baik. Bagaimana? Yang pertama, hadirin rahimakumullah. Bila kita nak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama dia selalu. Sebut namanya selalu. Sebut namanya selalu dalam sebutan kita salawat pada baginda. Duduk seorang-seorang, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Seorang-seorang, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sebut di mulut tu. Duduk seorang-seorang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ingat tuan-tuan, tahun kurang lebih tahun 2000 berapa? Tahun tak sampai tahun 2000. 1995. Tu. Satu orang sahabat saya nak pergi mengerjakan umrah. Lalu saya kata pada dia, kirimkan salam saya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jasadnya yang mulia Allah semadikan dia di Madinah Al-Munawwarah di bawah Qubbatus Sakhra, di bawah Qubbatul Khadra. Di situlah dia duduk. Kamu sampai betul-betul kepala baginda yang mulia, kamu sampaikan salam aku ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sedih, rasa sedih. Waktu saya cakap begitu, ada satu orang sahabat ni duduk di tepi dinding masjid ITM pada waktu tu, ITM Arau Perlis. Ya, dia duduk di situ, dia dengar saya kirim salam ni. Dia kata apa? Apalah kamu ni, kata dia, kirim salam kepada orang yang dah mati. Tuan-tuan kalau dengar macam tu rasa macam mana? Rasa relax. Saya kirim salam kat Rasulullah, satu orang dengar, atau tuan-tuan yang mulia ayahanda kirim salam pada Rasulullah, orang kata pada ayahanda, dia kirim salam apa, orang tu mati dah. Darah kita jadi macam mana kan? Dia naik sampai telinga, keluar asap. Saya berhenti sekejap. Saya kata, kamu kata apa tadi? Dia kata, kamu kirim salam apa, orang tu mati dah. Mana dia boleh jawab salam? Ni jahil ni, kata jahil. Saya lepaskan pegangan saya dengan kawan saya yang saya duk kirim salam tu. Saya pergi kat dia. Saya tahu umur kamu berapa tahun? Dia kata 20. Inta, cakap bahasa ni Inta. Umur Inta berapa tahun? 20. Kemudian saya tanya lagi, Inta balik umur berapa tahun? Dia kata, Inta ni apa hal? Tanya balik tak balik? Saya kata jawab dulu, balik berapa tahun umur balik? Dia kata balik 15. Betul ni? Betul. 20 tolak 15 ada 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau tanpa tahun balik tu jadi 6 tahun balik. Ya, tak apa kata 5 tahun. Kamu tolong qada 5 tahun ini darab 365 hari, darab 17 rakaat satu hari, kamu qada daripada subuh sampai isyak, kamu qada. Dia kata pahal pula suruh qada. Dan kamu cakap tadi aku kirim salam pada orang mati, kamu kata orang mati tu tak boleh jawab. Kemudian apa maksud kamu? Dia kata bid'ah, buat benda bid'ah. Bid'ah ni semua tak boleh, kata dia. Oh, hari ni isu ni tak habis rupanya. Sudahlah tuan-tuan saudara, bergaduhlah bab ni. Tapi ini orang dia sengaja nak timbulkan umat bagi pening. Jadi saya kata kamu qada balik sembahyang itu, kamu marahkan aku, enta marahkan ana, saya kata. Tapi enta yang buat ana terasa hati kerana Nabi ini, enta tak terasa bersalah pula. Dia tak faham, dia jadi pening balik. Apa maksud enta? Jadi saya cakap pada dia bahawa kalau kamu kata ini bid'ah tak boleh dibuat, maka kamu telah buat bid'ah dalam solat kamu sepanjang 5 tahun. Kamu ditaklifkan Allah untuk solat. Dan bila kamu buat, kamu yang kata itu bid'ah, kamu yang kata, bukan saya, bukan anak kata, enta kata. Maka enta buat dalam salat, maka hukum salat enta tak sah pada enta. Maka enta qada.
Dia kata tak faham lah, tak faham. Baik, saya kata, cuba kamu baca tasyahud akhir, tahiyat akhir tu kamu baca. Baca, anak nak dengar. Dia kata, ente tak tahu baca ke? Saya kata, saya tahu baca, tapi anak nak dengar ente baca. Dia pun baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Sampai pada ayat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya suruh berhenti. Saya kata ulang yang Assalamu alayka tu. Tidak ulang. Sampai 3 kali dia rasa dia nak jadi marah. Dia kata insan ni anak ulang 3 kali dah pasal. Ente faham tak ente cakap apa sekarang ni? Ente sedang buat apa sekarang ni? Baca tahiyat lah, kata dia. Bukan. Ada satu benda yang ente buat dalam tahiyat ini. Ente sedang bagi salam seolah-olah orang yang ente bagi salam tu di hadapan ente, orang itu telah wafat. Dia jadi blur. Dia tu siapa? Bagi salam tak siapa? Siapa telah wafat? Tuan-tuan, ini kejahilan yang cukup jadi racun masyarakat. Dapat ilmu sekerat, umpama telur yang direbus 3 suku masak, lepas tu kita nak hidangkan bersama dengan makanan laksa yang memerlukan telur masak penuh. Orang tak makan tuan. Kan? Nasi goreng, apa dia, nasi goreng USA kot orang makan. Kan? Dia orang tak makan. Tapi ini jadi pada seorang sahabat ni. Saya kata ente sebut tu assalamu, salam sejahtera, alaika, ke atas kamu, ka tu dhamir mukhatab. Kata ganti nama kedua. Macam orang tu duduk depan kita, macam ayahanda saya duduk depan saya ni. Maksudnya apa? Salam sejahtera ke atas kamu. Kamu tu siapa? Faham tak? Dia kata, tak faham. Mula angin, mula naik. Kamu itu ayyuhan nabi. Wahai nabi. Nabi itulah tuan-tuan, puan-puan, ayah, bunda, adik, kakak yang Allah muliakan. Nabi itulah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kamu kata aku tadi kirim salam pada orang mati. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuhu, dan keberkatan Allah atas Nabi itu. Aku korang kirim salam, anak kirim salam di luar pada salat. Ini kawan ni nak pergi Madinah, enta baca dalam salat. Maka enta kata ini bid'ah, enta qada balik semua salat enta. Baru dia garuh kepala. Ini orang tuan-tuan, kadang-kadang tak payah ada hujah teruk-teruk. Hujah balik pada main akal saja. Sebab itu ada ilmu kalam, ada ilmu balaghah, ada mantiq, ada ma'ani, ada bayan dan sebagainya. Supaya kita reti bahasa. Bahasa cinta tak sama dengan bahasa orang yang tak kenal cinta. Jadi dalam langkah memurnikan, sebut selalu. Seorang-seorang bawa kereta, bukan tak boleh sebut-sebut. Dengan anak-anak kita sebut, ini duk pasang lagu Asarihi. Pasang tu salawat kat Nabi. Mari kita salawat ramai-ramai. Kita bawa serangkap 2, 1, 2 mula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam kereta boleh? Boleh. Sebab itu dalam kitab Barzanji, Sayyid Ja'far al-Barzanji, dia kata apa? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sayyid Ja'far kata, al-jannatu, syurga tu, sa'adun, jadi kebahagiaan, keseronokan, keindahan, berita gembira. Liman, untuk orang yang barang siapa, yusalli, senantiasa salawat, wa yusallim, dan juga menyampaikan salam, wa yubarik alaih. Allahu Akbar. Tengok syurga tu untuk orang ni. Murnikan cinta dengan lidah kita bersalawat. Tuan-tuan, tak retikah lagi kita sampai hari ini. Sekali kita salawat, hadis sahih, sanadnya kuat, tak dipertikaikan,
Allah bersalawat pada kita dalam arti kata menyampaikan rahmat dan keberkatan untuk kita 10 kali ganda dengan kadar 1 salawat kita pada Nabi. Tiba-tiba kita kata, oh macam mana nak murnikan cinta sampai tak kerti langsung? Salawat pada Nabi. Murni cinta ni daripada anak minal mahdi, dalam buayan itu, dalam cradle tu. Sepatutnya daripada anak tu duduk jadi benih lagi. Sperma seorang ayah, ovum seorang mak, duduk salawat dah. Tak duduk tunggu anak tu jadi zygote dalam rahim ibu bercantum benih lelaki dan perempuan. Tak. Tunggu tu tak guna. Daripada sekarang salawat dah. Tu. Dah masuk dalam rahim ibu. Salawat jangan berhenti ayah dan ibunya. Anak ni pun keluar. Kita pun salawat lagi. Kita pun sebut lagi nama Nabi. Kita bertahlil dengan nama Nabi. Ada sebutan di hujungnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mari kita zikir ramai-ramai sikit-sikit. Ambil masa berbaki ni. Katalah anak dalam buayan. Janganlah duk menyanyi lagu. Gelang sifatku, gelang, gelang. Lah, punyalah banyak zikrullah. Kenapa tak pakai? Okey, sama-sama la ilaha illallah, sama-sama bersama saya. 1 2 mula. La ilaha illallah. Dua-dua anak ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Anak tu tidur. Anak tu tidur. Saya sembelih kambing hari Jumaat lepas. Orang Kedah, minta maaf, orang Kedah dia ada silent G. Kambing jadi kambing. Kerana satu orang dia tak sempurnakan umrah. Dia telefon, ustaz, saya ambil wuduk ketika di Makkah. Saya terlupa ustaz rukun wuduk berapa. Saya basuh muka, basuh tangan, kaki. La haula wala quwata illa billah. Kepala tak sapu. Jadi nak selesai kena bayar dam yaksar. Tak apalah, tu ceritanya. Cerita ketika pergi di kandang kambing. Sahabat saya punya ladang tu namanya Haji Salamon Selamat. Salamon kalau dia marfu', Salamon ni confirm Jawa tuan-tuan. Kalau Jawa dia marfu' semua. Kalau mansub, kalau majrur. Jarimin bin Kasmin, Jawa tu. Majrur kan. Salamun bin Sami'un, Jawa tu dia marfu'. Dia reti, jangan buat main, dia reti tata bahasa dia. Tak apa ni nak cerita kambing. Pekerja dia sahabat kita juga orang Bangladesh. Saya kata ni kambing ni saya nak. Ni dah elok ni. Walaupun nak buat dam, nak bayar dam untuk seorang ni jemaah ni, kita nak ambil kambing ni. Dia handsome, elok, semua cantik. Dia pegang tanduk kambing tu, heret kambing tu. Ya Allah, kesian kambing tu. Dia berlawan tak nak keluar ladang. Berkelupur dia. Jadi jangan buat gitu. Saya pergi kat kambing tu, saya selawat. Selawat, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Diam kambing tu. Pegang telinga dia kan. Selawat, tutup mata dia. Pegang kepala dia. Jangan buat perangai. Orang nak sembelih untuk nak buat ibadah. Kamu hamba Allah, taat aja. Dia pun duduk diam. Sembelih. Ni duduk muka lupa sampai 10 orang. Kambing seko je. Allah, teruk sungguh. Salawat, tengok salawat. Kat mana nak salawat? Lah, saya cerita tadi kan. Bawa kereta, jogging, bila-bila salawat. Okay. Baik, yang kedua. Nak murnikan cinta ini, kena kita beramal. Beramal apa? Amal dengan sunnah dia. Nak beramal dengan sunnah, saya tak musyarah lah pagi ni. Datanglah ke masjid BBU ni. Betul, masjid BBU. Masjid Bandar Baru Uda. Datang masjid ni kerana masjid ini ada ilmu yang diajar padanya. Saya ambil maklum bahawa inilah antara masjid yang hebat dalam Malaysia. Antara masjid yang hebat dalam Malaysia. Hadirin rahimakumullah, patut bersyukur dengan syukur yang amat dahsyat dengan Allah. Masjid ini makmur. Saya tengok soft subuh tadi, ya salam. Kalau ada Yahudi seorang datang jenguk kita tadi pun dia gerun lah. Walaupun soft tak ke belakang. Yang belakang tu semua malaikat tu. Dengan jin Islam. Tu. Dia gerun lah, dia gerun. Tu dia. Satu soft berapa ratus orang tak? Satu soft.
100. Jadi tadi kurang lebih ada 500-600 orang solat subuh di bandar Baru Uda punya masjid ni. Maka beruntunglah orang yang wakafkan kapet, dia yang wakafkan duit, dia yang masukkan tabung dalam derma dia, wakafkan Quran dia, wakafkan kipas, wakafkan apa. Beruntunglah kerana orang ni datang ibadah, jalan terus sahamnya, labanya, dividen, bonus, tak berhenti, non-stop sampai yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Itu. Jadi nak beramal, nak datang segar cinta, mesti beramal. Beramalnya apa? Buat sunnah Nabi. Dan saya nak ceritalah, takkan nak berhenti di situ saja. Antara sunnah Nabi, Nabi kata, kalau kamu jumpa saudara kamu, ucapkan salam padanya. Bila kita ucap salam, kita ingat, oh ini pesan Nabi. Pesan Nabi. Dan bagi salam betul-betul. Kita sebut ramai-ramai. Assalamualaikum. Silakan. Itulah sunnah bagi salam dengan lafaz yang betul. Ya. Tapi saya selalu dengar di kampung saya lah. Dia naik motor jumpa kita. Assalamualaikum! Bunyi macam sup ekor kan. Kita pun dah terkejut dengan Assalamualaikum. Wrong! Dia bunyi tak? Mari kita jawab salam pula. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz nak jawab waalaikumsalam boleh? Boleh, tak apa. Ustaz tak ada hak ringkas lagi kah? Ada. Saya belajar bagi salam ringkas ni dengan kawan-kawan daripada Pakistan, Afghanistan, negeri tan, bukan setan kan. Mereka kalau jumpa salam, ada satu orang pengawal tu dia duduk tepi surau, kita pergi surau ya. Salam, kita pun salam. Tapi kalau orang tu dia tak faham, orang dia panggil salam, nama saya bukan salam, Kasim. Mampu. Jadi jumpa bagi salam, ingat Nabi. Sebab sahabat Nabi dengan Nabi berebut nak bagi salam dengan Nabi, selalunya Nabi lah yang menang. Nabi lah yang menang. Kedua, buat sunnah Nabi lagi. Buat sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi yang mudah nak buat? Senyum tuan-tuan, sunnah paling mudah. Bukan teruk pun. Tak pernah pula saya tengok orang senyum sampai terkeluar gigi palsu dia jatuh, tak ada. Cuba kita senyum sesaat dua. 1, 2, senyum. Indah senyum ayah anda saya. Bukan teruk pun, lagi sekali. 1, 2, senyum. Jangan senyum kambing tuan-tuan. Jangan senyum kerang pula, keluar lidah. Senyum, elok-elok senyum. Saya bukan pakar biologi, fisiologi, doktor tak. Tapi pergilah tanya mereka, kalau kita senyum, berapa otot kita yang aktif berbanding kita masam. Berapa otot kita yang tak aktif, yang esok akan jadi rosak. Berbanding kita senyum selalu. Jumpa sahabat, Assalamualaikum, senyum. Kita ingat Nabi kita bila dia pandang orang, Nabi kan pandang mata dia. Jadi bila kita salam, senyum, tengok mata dia. Kan? Jangan salam tangan kat sini, mata tempat lain. Tak mesra salam tu. Tuan-tuan jangan duk hurai lah pula salam siapa tu. Tak payah. Salam, tengok mata dia. Itu Nabi kita punya sunnah. Apa lagi sunnah Nabi kita? Nabi kita suka kanak-kanak. Nabi kita suka kanak-kanak. Suka. Kan? Tapi saya tengok pagi ni kanak-kanak tak ramai juga. Tapi ada, Alhamdulillah. Kanak-kanak ramai dah ustaz kalau tarawih masjid ni. Dia lari-lari kat belakang. Standard lah ustaz kan. Piong-piong sana. Nabi tak pernah pula tengking kanak-kanak dalam masjid dia, termasuk cucu-cucu dia juga. Saya pernah jadi imam tarawih satu masjid di Kelang. Ketika saya jadi imam rakaat berapa tak ingat lah tuan-tuan. Tengah-tengah baca tu Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar pada belakang bunyi diam. Saya pun diam. Saya diam. Sekat 1 minit lah saya diam tu. Jadi imam kat belakang. Imam, betul imam tempatan. Dia pun sebut subhanallah. Saya ulang balik terus bacaan. Sudah semayang,
Saya pun pergilah duduk di tempat yang telah disediakan. Agak-agak tuan-tuan buat apa duduk kat tempat tu? Makan lah Ustaz. Mana ada ustaz-ustaz di Malaysia kurus-kurus. Ustaz John kot kurus sikit. Ustaz-ustaz lain di Malaysia bulat-bulat semua. Lepas ceramah makan. Ada makan apa ni? Gurau-gurau. Dia hujung-hujung ni kita gurau sikit. Jadi saya duduk kat situ, seorang pakcik datang. Pakcik ni kata, Ustaz, kenapa diam tadi? Itulah cik, saya tadi dengar orang tengking pada belakang, diam, saya diam. Dia pun gelak, acik lah tu yang tengking tu. Allahu Akbar, acik saya buat salah apa? Saya salah apa tadi cik? Kot saya terlajak rakaat ke? Dah. Kot qiraat saya salah ke? Dah, kata dia. Habis tu acik tengking kenapa? Acik bukan tengking ustaz, acik tengking budak-budak kat belakang. Lari sana lari sini. Ramah tengking. Saya pun senyum kat dia. Saya kata acik ni memang dilantik jadi jawatan kuasa jaga budak ke? Dia pun senyum. Dia kata kita orang gili-gili. 8 rakaat dia jaga. 8 rakaat pula dia jaga. Tu gili-gili. Baguslah, saya kata bagus. Jaga keselamatan dia orang. Bagus memang. Tapi saya kata saya tak pandai lah sirah ni. Cuma yang saya tahu Nabi tak pernah dalam riwayat tengking budak-budak kecil. Tak pernah. Walaupun Sayyidina Anas, orang suruhan Nabi, khadam Nabi, ketika Nabi suruh pergi ambil barang, dia keluar, dia main. Dia main, Nabi tengok dia main. Nabi pergi kat dia, Nabi pegang tengkok ni, pegang Unais. Panggilan Manda tu, nama Anas, Nabi panggil Unais, isim tasghir. Aku suruh buat apa tadi Unais? Sayyidina Anas kata, ya Rasulullah, aku tak pergi buat kerja lagi. Dia pergi. Dia tak marah. Acik ni diam. Cik bayangkan cik, yang acik marah budak tu tadi, acik menjauhkan dia dengan surau ni. Dia tanya, kenapa Ustaz? Kerana kejap lagi bila dia naik motor, depan ayah, belakang mak, dia duduk tengah-tengah, dia jadi daging burger. Kenapa jadi burger? Si ayah ni akan terfikir anak aku kah, mak dia pun terfikir anak aku kah yang kena tengking, confirm anak aku. Waktu moren ni cik, orang akan bercakap, anak kau tadi kena tengking, anak kau, tension. Naik motor, tangan belakang, sebelah tangan pegang tali minyak, wang kan. Tangan belakang duk cubit nak, cek. Mak dia jadi ketam. Kau tadi tak duduk diam, tengok dah kena tengking, malu tahu aku. Anak tu kena marah, besok saya tak datang dah tarawih. Kenapa? Dia kata datang nak seronok, ramai-ramai. Datang kena marah, sakit kena cubit. Dia kata tak payah datang lah. Orang datang Baitullah, rumah Allah nak seronok. Anak tu tak datang lah. Jadi jangan marah esok. Saya kata cik, anak-anak yang duk datang hari ni, esok dia jadi remaja, belia dia tak nak datang. Sebab dia duk ingat, datang dulu kena marah, menghantui jiwa dia. Dia pun dengar. Sampai macam tu kau Ustaz? Ya, saya kata ni kajian, bukan saya cakap omong kosong cik. Dia kata cik, Nabi pernah salat, sujud lama. 2 orang cucu dia naik atas tengkok dia seorang, bahu dia seorang. Mereka buat macam kuda kat Nabi. Tuan-tuan cuba anak kita, cucu kita naik buat kita macam tu. Melekat kat chandelier lepas tu. Nabi tak bangun pun. Punyalah lama sampai sahabat kata, sakit kaya Rasulullah. Lepas tu sahabat tanya Nabi, dah? Musuh nak datang kan? Dah. Nabi kata, habis tu Nabi cerita apa yang berlaku. Tu. Cik, saya kata lagi, budak ni besok dia besar, umur 16, 17, 15 ke 14, 16, 17 tahun. Dia balik daripada boarding school asrama. Hari ni hari mula masuk sekolah kan. Baik. Dia balik cuti, ayah dia kata alung, angah ke alang ke, jom pergi surau ikut abah kita tarawih. Dia tanya, abah, acik yang dulu selalu tengking-tengking tu ada lagi tak abah? Oh acik tu, alah baru meninggal minggu lepas. Alhamdulillah kata dia. Aman surau ni. Menangis acik tu. Saya pujuk dia balik, cik saya bukan nak bagi acik menangis. Tapi acik bayang pula keadaan kedua. Acik pesan dia, memang tak apa acik nak jaga dia. Tak apa, harus untuk lantik orang jadi penjaga pengawal tuan-tuan. Dan dia boleh untuk tinggalkan solat bagi tujuan kerja dia. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok di tempat bila lantik pengawal, kawal solat Jumaat, pengawal tu harus tinggal Jumaat dia. Ini kena buka balik bab fiqah, kena tanya Ustaz Taufik kita. Kemudian saya kata acik tegur dia.
Acik kata, janganlah lari-lari. Dia lari lagi. Acik pun panggil dia. Mai sini. Jangan lari ni. Acik nak pesan kamu jangan lari-lari. Ini rumah Allah. Jangan lari. Nanti kalau kamu lari-lari bising. Ayah kamu pun tak tahu dah rakaat keberapa yang dia solat. Dia kelang kelibut nanti sekarang. Budak tu dengar tak Acik? Dia kata, budak tu dengar. Acik bayang kalau Acik buat begitu. Acik buat begitu, budak ni besok 16-17 tahun Ustaz Fairuz. Ustaz Fairuz budak ni besok umur 15-16 tahun. Ayah dia kata, jom pergi masjid surau. Budak ni ingat Acik. Ayah, Acik yang jaga kita orang jangan bising-bising tu ada lagi Acik tu. Dah meninggal. Budak ni dengar-dengar meninggal. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedihnya ayah. Dia kata apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Dia kata apa lagi? Dia kata, ya Allah mudah-mudahan sampailah pahala kebajikan ini kepada pakcik tu yang selalu dulu nasihatkan kami. Al-Fatihah. Pakcik yang mana baik? Itu sunnah Nabi. Kita buat. Apa pula lagi sunnah Nabi? Menghormati yang tua. Allahu Akbar. Ni kita ada ayah-ayah kita. Bagaimana kita senyum dengan mereka. Ya, menenyangkan hati mereka dan sebagainya. Banyak lagi tuan-tuan. Jadi sebenarnya bagaimana nak murnikan sunnah, nak cinta pada Nabi? Ingat selalu di dada. Kalbu kita. Renung semula sirahnya. Sebutlah di mulut kita salawat. Ceritakan Nabi pada orang. Dan beramallah dengan sunnahnya. Tuan-tuan, cukuplah saya hurai ringkas. Tapi saya banyakkan untuk cerita berkenaan salawat tadi tu kan. Tanda ahli sunnah yang original tu. Tuan-tuan bila dengar disebut nama Nabi apa kita nak buat? Maka dengarkan nama Nabi kita. Baginda ialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa kuat balik dah. Nabi kita namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah cukuplah sekadar tu. Muka ketiga pun telah sampai. Maka saya nak berhenti di sini. Yang baik daripada Allah. Yang kurang, lemah, cacat, celah. Yang tak pandai menyusun ayat, mengatur waktu dan masa. Kelemahan, kekurangan saya sendiri. Kepada Allah saya memohon taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dalam golongan mereka yang akan berada bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, di syurga nanti. Insya-Allah. Jangan berhenti untuk ingat Nabi. Berhenti jangan untuk sebut nama Nabi. Jangan berhenti beramal dengan amalan sunnah Nabi yang telah disyariatkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Astaghfiruh فإنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami menumpang keberkatan majlis ilmu pagi ini ya Allah. Berdoa meminta-minta padamu ya Allah. Ibarat seorang pengemis yang sedang meminta pada tuannya yang maha mulia. Pengemis itu ialah kami ya Allah. Tuan yang maha mulia dirimu ya Allah. Berkati majlis ini pagi ini ya Allah. Berkati sekalian hadirin ya Allah. Mudahkan urusan mereka hari ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan ada di dalam majlis ini mereka yang berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosanya. Yang gundah gulana, melainkan Engkau ceria gembirakan dirinya. Yang sakit, melainkan Engkau sembuhkan semua sakitnya. Yang ditimpa dengan fitnah dan ujian, melainkan Engkau lenyapkan fitnah itu dan bantulah ia menghadapi ujianmu ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Jangan ada pula yang menanggung keaiban, melainkan Engkau tutup aibnya dengan sebaik-baik tutupan. Jangan pula yang berhajat denganmu dengan sebarang hajat dunia dan akhirat,
melainkan Engkau sempurnakan, Engkau kabulkan permintaannya ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, kasihani saudara-saudara kami yang sedang diuji di negeri-negeri yang ditimpa dengan ujian banjir ya Allah. Rosak sudah segala apa yang telah Engkau pinjamkan pada mereka, maka kami mohon padamu ya Allah, berilah gantian yang lebih baik kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman mereka. Ya Allah, tabahkan diri mereka. Ya Allah, kukuhkan kesabaran mereka. Lembutkan, lunakkan hati saudara kami yang lain untuk membantu mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami umatnya yang sebenar-benarnya ketika kami bertemu dengan dia nanti di akhirat ya Allah. Janganlah di hari itu kami dihalau oleh para malaikatmu. Ya Allah, hari itu kalau wajah kami hitam legam ya Allah, sudikan baginda mengusapnya hingga menjadi jernih semula. Kalau kami tidak berpakaian ya Allah, sudikan baginda memberi kami tutupan dari jubahnya ya Allah. Ya Allah, kalau kami dahaga ya Allah, sudikan diberi minum air dari Kautsarnya ya Allah. Andai kata kami rindu padanya ya Allah, di dunia ini ya Allah, izinkan kami bertemu dengannya walau dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, itulah Nabi yang membawa cahaya untuk kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan salawat dan salammu pada baginda ya Allah, ahli keluarganya, isteri-istrinya, serta sahabat-sahabatnya dan mereka yang mengikuti sunnahnya dari dunia hingga mahsyar nanti ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami mohon padamu, berkati tempat ini ya Allah, berkati negeri ini ya Allah, berkati sultan dan pemerintah negeri ini ya Allah, berkati jiran tetangga negeri ini ya Allah, aman makmurkan negeri umat Islam ini ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup terus Ustaz. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.